Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Bentuk fitnah terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Berdakwah, menyampaikan risalah Tuhan. Mengajak mereka, kaum dia, meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah. Menuntun mereka keluar dari jalan yang sesat. Menuntun mereka keluar daripada jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Mengangkat darjat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan qudrahnya. Berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan ego para bangsawan di kalangan kaum. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak dapat menyedarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya untuk beriman, bertauhid dan beribadah kepada Allah, kecuali sekelompok yang kecil pengikut. Ada pandangan mengatakan 100 orang ataupun kurang daripada itu. Harapan Nabi Nuh makin hari makin tipis dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada, sesungguhnya tidak akan ada seseorang daripada kaum mengikut dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati kerana apa yang mereka perbuat. Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan hilanglah kesabarannya. Baginda memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang ingkar. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah dan permohonannya dikabulkan, dan kepadanya diperintahkan agar membuat sebuah kapal tanpa menghiraukan lagi kaumnya, kerana mereka itu akan menerima hukum Allah dengan mati tenggelam. Ini kita ulang apa yang kita sebut dalam pelajaran bulan lepas. Nabi Nuh mengajak kaum dia kepada Islam. Semua Nabi kita baca dulu mengajak kaum dia kepada Islam. Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakupi, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Iaitu kita kena faham. Berbeza dengan agama-agama yang lain. Ada agama yang menekankan, kebanyakan agama hanya menekankan aspek kerohanian, sehingga kadang-kadang melampaui fitrah manusia, yang mana manusia perlu kepada tidur. Ada agama yang mengatakan sampai tak tidur, ada yang tak makan, ada yang tak kahwin, ada yang tak bercampur dengan orang. Sedangkan Islam tak begitu. Islam ada hak kita terhadap Allah, ada hak kita terhadap makhluk. Dengan makhluk, kunjung mengunjung, bersilaturahim. Silaturahim ni hubungan kita dengan keluarga yang jauh. Hubungan kita dengan keluarga yang jauh. Dalam Quran, anjuran untuk kita bersilaturahim keluarga yang jauh. Contoh dia keluarga sepupu kita ke bapa saudara yang jauh. Yang jauh sama ada pertalian dia jauh ataupun dia memang duduk jauh.
Kita dekatkan dengan berkunjung dan bertanya khabar. Lebih-lebih lagi yang memang ada pertalian, pernah rapat tetapi ada pertelengkahan menyebabkan hubungan renggang. Islam suruh kita rapatkan. Dan hubungan kita dengan alam yang lain daripada manusia, dengan sungai, dengan tanah, dengan binatang, ada hak-hak ataupun ada adab yang perlu kita laksanakan. Jadi inilah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Bangsawan di kalangan Nabi Nuh menindas golongan-golongan buruh, golongan-golongan orang miskin dan fakir, menindas. Hari ini kita panggil konsep itu adalah konsep kapitalisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin terus dalam keadaan miskin. Tak ada peluang yang miskin nak jadi kaya, sebab bila pinjam, bila duit tak cukup, dia bagi pinjam oleh tokih-tokih dia dengan meletakkan bunga-bunga yang tinggi, yang melampau, yang tak mampu dibayar. Akhirnya buruh tadi terikat dengan tuannya, kadang-kadang sampai menggadai tanah, menggadai rumah dan sebagainya. Adapun Islam tak begitu. Islam mana orang fakir ada hak zakat yang diperuntukkan, yang diambil daripada orang kaya diserahkan kepada orang miskin. Orang boleh kaya tapi kena ada zakat untuk membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Kadang-kadang bukan dia tak ada ilmu, tapi dia tidak ada kemudahan untuk dia menggunakan kepakaran yang dia ada. Dia ngaji tinggi, tanah tak ada. Macam mana dia nak bertani, macam mana dia nak berkebun. Atau dia mengaji tinggi tapi ada masalah kesihatan. Macam mana dia? Jadi ini hubungan sesama manusia yang ditekan ke dalam Islam. Tidak ada pada masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat pada zaman Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Diwahyukan kepada Nuh AS, sesungguhnya sekali-kali tidak akan beriman di kalangan kaum kamu wahai Nuh, melainkan orang yang telah beriman sebelum daripada ini. Janganlah kamu berputus asa, bersedih hati dengan apa yang telah mereka lakukan. Nabi Nuh berdakwah dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan siang dan malam, masa diperuntukkan. Berdakwah dengan semangat kasih sayang. Nak mengajak kaum dia kepada Islam untuk selamat, sama ada hidup di dunia atau hidup di akhirat. Tetapi kaum dia menolak. Kerana apa? Kerana sifat jahiliyah dan disebabkan terkena jangkitan virus hasutan syaitan dan nafsu yang sangat cenderung kepada dunia. Memang nafsu ni dia hendak dunia saja. Dia perlu dididik, dilatih. Selalu saya sebut nafsu ni, ini pinjam lirik nasyid kumpulan lama ni, kumpulan Suraya. Orang lama tahulah Kulail Suraya ni, saya tak kenal pun nasyid orang tu. Zaman-zaman dulu, tapi itulah dulu sebelum datang Kulan Maut. Dia ada sebut, dia dengar balik keluar dari radio tu, nafsu ni macam binatang buas. Kalau ditambat, disenyap, tapi dia masih lagi ganas. Bila terlepas daripada ikatan itu, dia lebih ganas daripada sebelum dia diikat. Binatang buas ni apa dia? Rimau lah. Rimau, gajah, singa, beruang. Itu antara binatang buas yang buas dan ganas. Tapi kalau kita tengok dalam sarkas, binatang rimau, beruang, singa, gajah ni boleh bermain dengan orang tu. Masuk kepala dalam mulut dengan pun tak ada kokok. Sebab apa? Dia masih harimau, tetapi dia telah dijinakkan. Dia bukan ditambat. Jadi nafsu ni, kata dia lagu tu lah, bukan nak boleh jadi. Ada satu lagu daripada El Suraya ni pernah ditulis oleh Profesor Buya Hamka. Profesor Buya Hamka, ulama tafsir, ulama sirah, ulama tasawuf, dia tulis lirik berkaitan dengan negara Islam, jihad.
panggilan jihad, tak salah lagu dia. Jadi tak tahulah siapa tulis lagu tu, saya tak tengok, tapi dia kata kita tengok kalaulah nafsu ini kita ikat je, kekang dia masih lagi dengan sifat ganas. Tapi kalau kita berjaya jinakkan dia akan dapat ikut cakap kita. Tapi kena ingat, walaupun dia jinak, dia tak boleh, dia kena bagi dia makan time dia makan tu. Kalau time dia makan tak bagi makan, hilang tuan dia tadi. Kalau gajah dia pijak je, kalau rimau dia makan dia tuan dia. Sebab time makan tak bagi makan. Sama juga kita nafsu tidur, time tidur kita bagi dia tidur, tapi dengan kadar yang sesuai. Nafsu jinsiah, orang kahwin nafsu kena sama dengan isteri. Jangan ikat aku tak nak bersama isteri untuk buat ibadah je, jangan. Ini kita bukan Kristian, tak kahwin, tapi tak kahwin tapi dia berzina dengan dia punya, apa dia panggil perempuan tu, sister sister. Siap. Jadi Allah Ta'ala syiharkan kepada Nabi Allah Nuh. Kalau kita ngaji bahasa Arab ni, Allah Ta'ala gunakan perkataan lan yu'mina. Lan ni adalah harfun nasbin, huruf yang menasabkan fi'il mudhari', menunjukkan selama-lamanya, dia takkan sama sekali, takkan sekali-kali, selama-lamanya tidak akan beriman, ataupun tak beriman langsung dah sampai kiamat pun demi kaum ni. Allah Ta'ala syiharkan. Lalu bila mana Nabi Nuh dapat mengetahui bahawasanya kaum dia tidak akan beriman dengan dakwahnya seorang pun di kalangan kaum dia, lalu dia memohon daripada Tuhannya untuk memusnahkan kaum yang kafir, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan azab kepada kaum dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari bila dia kena satu, kita ada ngaji sirah sini sirah Nabi sirah Nabi Muhammad ada kan? Ustaz Faisal ada kan? Kita sirah Nabawiyah. Nanti kita akan nampak sampai kepada tajuk dakwah Nabi di Taif. Di Taif ni Nabi dipenggal dengan batu. Taif ni macam Cameron Highland, naik ke atas macam tu, tanah sejuk, begitu ada buah anggur, buah macam-macam ni. Masa naik tu orang dia atas penggal ke bawah, dan dia 7 tang kaki. Kalau mengikut saya pernah ngaji dengan guru kami sebut, dia 7 tang kaki. Kenapa 7 tang kaki? Sebab ada riwayat mengatakan dalam khuf ataupun kasut Nabi tu, darah Nabi mengalir dalam itu, bunyi berkocok. Macam kita pakai kasut getah tu, masuk dalam benda bunyi cukup macam tu. Kenapa penggal tang kaki? Supaya Nabi jatuh bergolik-golik, dan orang akan kata Nabi mati jatuh bukit. Dan memang Nabi jatuh tersebab bergolik dalam lubang. Lalu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril kata, nak tak aku musnahkan kaum ni? Nabi kata jangan. Boleh jadi generasi ni tak beriman, generasi yang akan datang beriman. Nabi Nuh ni dah kita ambil dah 9 ataupun 7, 8, 9 generasi. Beberapa generasi yang dia telah tengok, Allah izinkan nyawanya panjang. 950 tahun tu umur dakwah dia saja. Melihat beberapa generasi, mati satu lahir, sampai mati balik lahir, mati balik, semua tak beriman. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, mohon supaya Allah Ta'ala musnahkan kaum ini. Apa doa ni? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Nuh ayat 26 dan 27. Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, Nabi Nuh berkata, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau tinggalkan di atas bumi ini daripada kalangan orang-orang kafir kaum aku ni dayyara, seorang pun jangan tinggal, seorang pun. Apa alasan kenapa so musnahkan semua? Sesungguhnya engkau sekiranya kamu biarkan seorang pun di kalangan mereka ni hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain selepas daripada ini, dan tidak akan lahir daripada kaum ini melainkan yang derhaka dan kafir saja. Sebab apa Nabi Nuh cakap macam itu? Sebab dia dah tengok. Alasan kenapa, sebab kenapa Nabi Nuh menuntut kepada Allah supaya musnahkan,
seluruhan kaum dia, kerana kaum dia sangat kaum dia, antara amalan dia adalah menyesatkan makhluk, menyesatkan manusia. Dia dah sesat, menyesatkan orang. Jangan ikut Nuh, jangan ikut Nuh, jangan ikut Nuh. Kita sebut dulu ada seorang pemuda ataupun kanak-kanak disebut, ini dia orang tua gila yang datuk aku sebut dulu, tunjuk pada Nabi Nuh. Maknanya dia telah melahirkan, datuk dia telah melahirkan cucunya yang sesat, menyesatkan cucunya. Dan bukan sekadar menyesatkan hamba Allah, menyesatkan manusia, tetapi dia ni juga menyebarkan kerosakan di atas muka bumi. Apa rosaknya? Tak menyembah Allah tu rosak, menindas kaum yang lemah tu rosak, dan juga kafir dan juga pemusuhan mereka terhadap Islam itu akan diwarisi kepada anak-anak, dan mereka tidak sekali-kali akan melainkan zuriat yang kita panggil yang derhaka kepada Allah, fajir dan juga kafir. Itu doa Nabi Nuh. Itu alasan Nabi Nuh berdoa minta supaya diazab. Kalau tak hapuskan semua ini, akan lahir generasi yang baru, generasi yang menyesatkan juga, generasi yang sesat dan akan menyesatkan orang lain juga. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Buat kapal. Allah Ta'ala perintah, wahai Nuh, buat kapal. Perintah buat kapal je, tak bagi tahu pun akan banjir. Nabi Nuh pun tak tahu, tak bagi tahu. Ada satu, saya mengaji dengan seorang sahabat, mengaji dengan kawan dia dapat baca lebih, dia cerita pada kita, dia kata sebelum Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat kapal ni, Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh tanam balak. Tapi masa itu tanam balak ni tanam tinggal lah, masa itu masih berdakwah lagi. Tanam balak. Kenapa tanam balak? Nabi Nuh pun tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab yang maha mengetahui Allah Ta'ala. Sifat kita sebagai makhluk ni, bila Allah Ta'ala perintah, kita kena patuh dan buat dia. Kadang-kadang kita tak perlu nak cari kenapa. Kalau kenapa, ini panggil Bani Israel. Nanti kita akan baca kisah Nabi Musa alaihissalam. Lalu kalau kita kata tadi, saya pun tak jumpa bacaan buku yang mana, tapi kawan saya ni memang rajin membaca, banyak bacaan dia. Kalau kami ada rumah dulu, dia macam ensiklopedia lah, boleh tanya dia je, dia laju, bacaan dia laju, cepat, dan dia cepat kuat ingatan. Dia sebut memang ada satu riwayat mengatakan Allah memerintahkan Nabi Nuh menanam. Jadi hidup 950 tahun, atau balok berapa ratus tahun, 200, 300 tahun dia hidup. Bila siap balok tu dah besar, bila Nabi Nuh dah berdoa macam tadi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh buat bahtera, kapal besar. Safinah ni kapal besar. Dan juga Nabi Nuh, bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh untuk buat kapal, Nabi Nuh pun buatlah kapal tadi. Perintah tadi, melaksanakan perintah Allah, dan dia tinggalkan dakwah, tak buat dakwah dah. Tak buat dakwah dah, tak ada berdakwah dah. Sebelum daripada itu, setiap kali jumpa kaum dia akan bercakap, kita sebut dulu kaum dia, saya teringin nak buat tu, tarik jabah bawah ni, sokop ke atas ni. Biasa rakam ni terkejut, dan esok dia buat kat ni tu, mati saya tu. Dia tutup ni, tarik ni, tutup ke atas ni, ataupun tutup telinga ni. Orang datang bercakap, tutup telinga. Datang cakap, tutup telinga. Kita kalau orang bercakap kalih ke lain pun, kita dah singgung sentak. Tapi Nabi Nuh cekal 950 tahun, antara benda yang dihadap dia macam itu. Lalu bila Allah Ta'ala perintahkan buat kapal ni, Nabi Nuh sibuk membuat kapal, dan dia meninggalkan gerak kerja dakwah, ataupun meninggalkan dakwah kepada kaum. Dan Allah tak suruh dakwah dah, Allah suruh buat kapal aja. Lalu bila jadi macam itu, maka orang-orang pun, kaum dia pun mengejek Nabi Nuh lah, sindir dia. Apa kata dia? Kalau dalam kitab dia sebut, hadzal ladzi kana yaz'amu annahu nabiyyun sara najjaran. Ini dia orang yang konon-konon dulu mengaku nabi, mengatakan diri dia nabi, sekarang dia jadi tukang kayu. Dulu mengaku nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ini dia punya sindiran yang kena.
Dan perbuatan Nabi Nuh membuat kapal di atas kawasan, dipanggil buat atas darat, buat atas darat. Orang buat kapal ni tepi laut, tepi laut. Sekarang pun rasanya kilang kapal tu masih dekat-dekat dengan muara ke, untuk tidak kalau buat dekat Seri Skandar, mana kita nak bawa ke Pulau Bangkor tu, mana kita nak bawa ke Lumut tu. Tojok Sungai Perak ni tak lepas, sangkut dekat kotak botil atas je. Jadi apa nama ni, buat dekat darat, dan menyebabkan kaum dia takjub, heran, pelik, kenapa dia buat kapal sebesar itu atas darat. Dan Nabi Nuh tidak mempedulikan sindiran dan juga ejekan daripada kaumnya, dan juga pelik daripada tu, dan dia terus patuh kepada perintah Allah. Allah kata buat kapal, buat kapal. Jadi Allah Ta'ala pimpinlah cara buat kapal tu, sebab orang lain tak erti buat kapal. Buat kapal besar, kapal besar. Ini kapal yang paling hebat dalam sejarah dunia ni. Kalau pada saya ini paling hebat, sebabnya sejarah dunia sekarang ni kapal berjalan di atas laut. Sekarang ini bah yang akan berlaku ni bukan laut tenggelam, bukit yang paling tinggi pun akan tenggelam. Bukit yang paling tinggi pun akan tenggelam. Maknanya tsunami kita baru ni pun tak tenggelam. Kita bah 2014 pun tebing bersengah tak tenggelam, tebing pendiat tak tenggelam tinggi. Kalau tebing pendiat tenggelam, Seri Skandar ni tak tahulah. Dia dalamnya tu. Lalu ada seorang di sini dia bawa pandangan, dia kata daripada Imam Az-Zuhri, daripada Ikrimah dan juga Az-Zuhri. Ikrimah ni seorang, Az-Zuhri seorang ulama tafsir. Allah Ta'ala berfirman, bawa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana berlakunya bah besar tu, bercahaya lah, macam bercahaya lah ayu tadi, berayur lah, ayu yang bercahaya di seluruh permukaan bumi. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, sehinggalah apabila datang urusan atau perintah kami, maka diterbitkan air ataupun melimpahlah air di atas seluruh permukaan bumi. Qulna, kami kata kepada Nuh, ihmil fiha, naikkan di atas kapal besar tadi, min kulli zawjain ithnain, min kulli zawjain ithnain, daripada tiap-tiap pasangan itu dua. Tiap-tiap, contohnya kalau katalah binatang tu, apa binatang? Dua ekor, sepasang. Manusia naik semua, sepasang. Mengikut dalam satu tafsir yang lain, kapal Nabi Nuh tu ada 3 tingkat. Satu tingkat untuk manusia, satu tingkat untuk binatang yang pemangsa, satu tingkat untuk binatang yang mangsa, jadi mangsa tu. Tapi sepasang. Faham kita tu apa binatang ada atas kapal tu? Binatang tu ada lesari ni. Babi pun naik atas tu. Babi pun naik. Ada cerita Israeliat. Saja cerita sikit. Israeliat ni cerita karut. Jangan bawa cerita common saja nak cerita. Saya bagi tahu cerita ni supaya tuan-tuan kalau dengar tempat lain orang cerita sungguh, bagi tahu ini ada. Jangan cakap kawan Israeliat. Kita pegang ini Israeliat. Cerita karut daripada orang-orang Yahudi yang masuk dalam kitab tafsir. Masuk dalam kitab tafsir tu boleh jadi kadang-kadang kita kini bersangka baik dengan pengarang kitab. Ulama tafsir kita pun tak pernah tanya kenapa dia masukkan kisah Israeliat. Boleh jadi memang dia dengan ilmu dia tak dapat nak kesan iaitu adalah Israeliat, satu. Ataupun dia masukkan itu supaya orang tahu ini adalah Israeliat, tapi dia tak bagi tahu bahawa tu ini Israeliat. Sebab orang masa itu semua dah tahu. Boleh jadi macam itu. Wallahu ta'ala alam, dia lebih mengetahui apa sebab itu, dan Allah lebih mengetahui niat hati dia. Jadi Israeliat contoh kisah dia macam ni. Bila naik atas kapal,
Boleh naik tadi, kita sambung sikit, habis ayat ni sikit. Jadi dikata ni, kita habis ayat Quran dulu, terjemahan. Dan dibinasakan melainkan orang yang telah beriman. Dan tidaklah beriman dengan Nuh itu melainkan hanya sedikit bilangan. Ada kata 7, ada kata 70. Tadi dalam buku daripada Jaim ni kata 100. Allah Ta'ala alam, tapi sikit, bilangan sangat sikit. Wa qala, dan Nuh berkata, irkabu, naiklah kamu. Naiklah kamu ke dalamnya, ke dalam kapal tadi, dengan membaca bismillah, dengan nama Allah. Majreha, kita berlayar, dia akan berlayar. Wa mursaha, dan dia akan berlabuh. Inna rabbi la ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan aku, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bila naik tadi, naik ni cerita lah Israeliat, tapi dalam tafsir tak banyak bahan dia. Ada beberapa tafsir, tak salah saya, tafsir Baghawi antara yang sebut cerita ni. Bila dah naik binatang ni, binatang mana kerti behok dekat apa nama ni, tepi, apa yang dipanggil tepi lah, dinding kapal tu, berok kayu dia tak kerti. Kalau buat jamban dia tak kerti masuk. Lalu berok berarti tu lah. Ni cerita Israeliat ni. Sekali lagi saya sebut, ini Israeliat ni, takut saya tu. Jadi bila cerita tu, orang pun mengadu, najis banyak, busuk lah kapal tu, busuk dan tak selesa dan sebagainya. Lalu minta beritahu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berdoa, Allah Ta'ala wahyukan Nabi Nuh supaya pergi pukul rimau. Ada riwayat kata pukul kepala rimau, ketuk. Ada riwayat kata ketuk belakang dia. Keluar daripada mulut rimau tu. Keluar daripada mulut rimau tu, bukan, silap. Pukul babi. Pukul babi. Keluar daripada mulut babi itu tikus. Tikus tak ada mana situ. Tikus lahir daripada mulut babi. Ini cerita karut tu. Sebab Allah Ta'ala takkan buat macam itu. Allah Ta'ala buat dah siap dah. Ada kudrah, ada iradah, kita gaji dalam ilmu asbab 20. Keluar daripada mulut babi itu tikus, sebab tu dikata tikus apa babi sikit kata dia. Lalu tikus ni makanlah najis tadi, makan selesai semua. Tikus makan najis. Habis, selesai. Habislah, selesai masalah. Binatang berak je, tikus datang banyak. Tapi binatang tak makan, tak berak dah. Dalam habis makan, tak adalah sakit perut pun, tak ada najis dah. Dah tak banyak. Bila tak banyak, tikus banyak. Tikus tak ada makanan. Bila tak ada makanan, lapuklah tikus ni. Tapi dekat kayu bahtera tu ada rasa-rasa najis tadi. Kami panggil kalat-kalat je. Ada situ. Lalu dia gerit, dia gigit ni kayu tu. Itu pasal tikus suka gerit kayu tu. Ger. Berlubanglah kayu. Masalah baru. Mengadu Nabi Nuh lagi. Mengadu. Nabi Nuh berdoa, Allah Ta'ala kata pukul kepala rimau pula. Pukul kepala rimau, keluar kucing. Kucing makan tikus. Itu asal-usul kucing makan tikus. Dia sebut asal-usul macam itu, cerita tu karut tu. Allah Ta'ala dia tak buat macam, tak ada sebab tu tak ada. Allah Ta'ala buat siap dah. Kalau kita bahasa sekarang ni, ada blueprint siap dah. Siap dah. Kita ni lahir dan mati bila syurga neraka dah tahu dah. Habis cerita tu. Jadi bila tu Allah Ta'ala perintahkan, bila naik atas kapal tadi, Allah Ta'ala perintahkan langit untuk menurunkan hujan. Allah Ta'ala perintahkan bumi untuk apa ni, tafjirul uyun, menyemburkan air. Memancarkan air daripada mata air bumi tu. Air dari mancut dah, daripada atas turun, daripada bawah keluar. Bumi dan juga langit taat pada perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah. Allah sebut dalam Quran, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tumpah habislah. Kalau buka curah banyak. Dan kami pancarkan daripada bumi, semburkan daripada bumi mata air dia. Maka bertemulah dua jenis air tadi, air bumi dan air langit, terhadap perintah Allah dan sebagaimana yang telah diatur. Dan penuhlah bumi ni dengan air, dan tinggilah ombak taufan. Taufan sehingga ombak tadi besarnya serupa besar jabal ni, bukit ataupun gunung. Ombak tadi sebesar gunung.
Macam tsunami orang tengok ni, besar gunung. Tengoklah gunung belakang kita, kalau ombak datang begitu kita nak lari ke mana? Dan lari mana? Start enjin kereta, enjin hidup, dah. Ayo sampai. Ni. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, وَهِيَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, dan bahtera tadi berlayar dengan penumpang dia di tengah-tengah ombak yang sebesar bukit. Dia bergerak je di atas dalam ombak, tapi tak tenggelam sebab ini kapal yang paling hebat sistem dia. Dan terapunglah bahtera tadi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Dia bergerak berlayar dengan pengawasan daripada kami, dan tenggelamlah kaum dia sebagai balasan terhadap orang-orang yang kafir. Tenggelamlah semua orang-orang yang kafir. Selamatlah Nabi Allah Nuh alaihissalam dan juga orang-orang yang duduk di dalam kapal tadi, dalam bahtera. Allah Ta'ala berfirman, wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Dan kami telah membantu Nabi Nuh menang terhadap kaum-kaumnya yang mendustakan, ingkar ataupun menolak ajaran Islam daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya mereka, yakni kaum Nabi Nuh, termasuk dalam kaum yang sangat jahat, dan kami tenggelamkan mereka semuanya, hilang, mati. Tak ada dah keturunan Nabi Nuh, tak ada dah. Bangsa Nabi Nuh yang pada hari itu tak ada dah, kecuali yang beriman saja. Selepas daripada itu, kembalilah keadaan seperti sedia kala. Dan ulama sebut, ada setengah ulama sebut, dalam ni tak sebut ulama mana, bahtera tadi berlayar di atas air tadi selama 6 bulan. 6 bulan terapung tu datang air tu 6 bulan. Dalam kitab Basairu Dhawi Tamyiz, Basairu Dhawi Tamyiz, dia ada satu kitab. Dan Allah Ta'ala memerintahkan air, Allah Ta'ala perintahkan air sekali lagi, sebagaimana dalam surah Hud ayat 44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da liqaumil zalimin. Dan dikatakan, wahai bumi, telanlah semula airmu, wahai langit, tahanlah airmu, dan surutlah air. Bila bumi masa 6 bulan tu, masa Nabi Nuh terapung tu, hujan masih turun, dan juga air daripada bumi masih keluar. Dan bila Allah Ta'ala perintahkan, lalu surutlah air, dan ditentukanlah urusan, dan tersadailah bahtera tadi di atas satu bukit bernama Judi. Masyhur ulama Syekh Tontawi, seorang mantan Syekhul Azhar, dia tulis kitab dalam tafsir Al-Wasit. Dia sebut Judi ni, bukit Judi di satu tempat sekarang ni dah panggil Mosul. Waqila bu'da liqaumil zalimin, dikatakan jauhlah bagi orang yang zalim. Wa hakadha, begitulah akibat bagi orang-orang yang sesat. Adapun Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin." Dan kami selamatkan Nabi Nuh dan juga penumpang-penumpang kapal, dan kami jadikan peristiwa ini sebagai tanda bagi sekalian alam, menunjukkan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala buat turunkan azab, azab Allah Ta'ala kita tak boleh lawan. Hari ni kita kena Allah Ta'ala test dengan musibah Covid ni. Ini pun kita tak tentu kira dah. Tengah-tengah seronok naik balik dah risau dah. Ada beberapa masjid
yang telah batalkan kuliah. Tangguh. Ada kawasan di Perak ni, contoh di bahagian Greek tu dah ditutup masjid. Mana tutup jadi macam masa kita PKP tu. Ambil kaedah pencegahan awal, bimbang penularan. Jadi semua ini adalah berpunca daripada sifat jahatnya manusia. Manusia yang tak perasan dia buat jahat, dan dia rasa seronok dengan kejahatan yang dia buat. Sombong kata muka bumi. Yang semayang pun sombong, yang tak semayang lagi ganda. Yang semayang pun sombong, orang masjid pun sombong. Jadi kalau orang yang tak pergi masjid lagi sombong. Kenapa orang tak pergi masjid sombong? Dan dia tak semayang, sombonglah. Sebab semayang ni adalah kita nak minta, nak puji Tuhan, nak bersyukur dengan nikmat Tuhan, tetapi dia tak semayang. Jadi mudah-mudahan kita baca kisah tadi dapat memberikan kita keinsafan supaya kita selamat, anak isteri kita selamat, keturunan kita selamat daripada azab Allah, sama ada di dunia ataupun di akhirat, dan kita dapat disyiharkan sebagai orang yang dijemput oleh Allah Ta'ala masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Australia. Bukan semua yang tak boleh pakai. Okey, cantik. Australia ni dia ada kaedah kita meriwayat Israeliat kalau tak bercanggah dengan hukum syarak kita terima, tak ada masalah. Maksudnya tak bercanggah. Tak bercanggah. Contohnya saya tak ingat tak bercanggah. Adapun Israeliat yang tak ada berkaitan dengan akidah, sebagai contoh kayu yang membuat baterai Nabi Nuh ni kayu apa? Israeliat disebut ni kayu pokok jati ke, pokok cengai ke, pokok perasir ke, ikutlah. Pokok perasir tu tak ada lawak tambah lah. Pokok disebut, tapi tak ada apa-apa pun berkaitan dengan akidah. Jadi kita abai macam itu je. Tapi kalau bercanggah dengan akidah macam tadi tu, bercanggah dengan akidah. Kenapa bercanggah? Sebab Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan sebab. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan sebab. Kerana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan kudrah dan iradah dia. Kalau Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan sebab, maknanya tak cantik. Lagi satu ceritanya pun macam Israeliat. Israel ni merujuk kepada Bani Israel. Banyak daripada agama Yahudi dan juga Kristian yang meriwayat dalam kitab-kitab tafsir. Wallahu ta'ala alam. Doa ya. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa afdal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.